undang-undang tertinggi dan menjadi punca rujukan kepada undang-undang yang lain. Perlembagaan juga memperuntukkan dan menerangkan kuasa yang dimiliki oleh anggota negara. Perlembagaan Malaysia merupakan satu perlembagaan bertulis yang berlandaskan sistem kerajaan demokrasi berparlimen. Perlembagaan Malaysia diasaskan berdasarkan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Malaysia mula diperkenalkan pada 16 September 1963 bersamaan dengan Hari Malaysia. Selain daripada memperuntukkan kuasa yang dimiliki oleh anggota negara, perlembagaan juga memperuntukkan perkara lain seperti kewarganegaraan, agama, hak asasi dan bahasa kebangsaan. Perlembagaan Malaysia mempunyai 4 ciri asas dan 7 ciri utama yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Tujuan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan adalah penting bagi negara berdaulat dan menentukan perjalanan sesebuah negara berjalan dengan lancar atau sebaliknya. Tujuan Perlembagaan Malaysia juga menjamin keutuhan dan kedaulatan negara, menjadi sumber rujukan, mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil, mewujudkan kestabilan negara, mengawal perjalanan kerajaan dan menjamin keamanan negara. Terdapat 4 ciri asas Perlembagaan Malaysia yang akan kita bincangkan. 4 ciri-ciri asas Perlembagaan Malaysia. Yang pertama, Perlembagaan Malaysia bersifat ketat dan sukar dipinda. Sebarang peruntukan yang ingin dipinda perlu mendapatkan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu dan sokongan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ciri yang kedua ialah Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama dan tertinggi. Undang-undang yang berlawanan dengan Perlembagaan Malaysia akan terbatal dengan sendirinya. Ciri yang ketiga ialah idea pengasingan kuasa. Idea pengasingan kuasa ini adalah seperti doktrin yang diamalkan di England. Terdapat 3 bahagian dalam sistem pemerintahan negara. Yang pertama ialah kuasa menggubal undang-undang, yang kedua ialah pemerintah, yang ketiga ialah kuasa kehakiman. Ciri yang keempat ialah Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kebebasan asasi. Kebebasan asasi individu adalah bagi menjamin hak asasi seseorang warga negara yang sah dari segi undang-undang. Kebebasan asasi individu adalah perlembagaan bertulis yang menjelaskan jaminan perlindungan yang diberikan kepada setiap warga negara dan orang lain dalam negara. Ciri utama Perlembagaan Malaysia yang pertama ialah Malaysia merupakan sebuah persekutuan atau federalism. Konsep ini menjelaskan mengenai kuasa yang dibahagi antara kerajaan pusat iaitu persekutuan dengan 13 buah kerajaan negeri. Kedua-dua mempunyai bidang kuasa masing-masing dan bebas daripada campur tangan kuasa luar. Selain daripada menentukan tanggungjawab persekutuan dan mengatur hubungan antara persekutuan dan negeri, Perlembagaan Malaysia juga berfungsi untuk menentukan kuasa-kuasa perundangan dan kuasa-kuasa pemerintahan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kuasa-kuasa perundangan dan kuasa-kuasa pemerintahan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan ditentukan melalui 3 senarai, iaitu senarai persekutuan, senarai bersama dan senarai negeri. Senarai persekutuan meliputi hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang dan acara sivil jenayah, pentadbiran keadilan dan kewarganegaraan. Senarai bersama menyenaraikan perkara yang membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang. Jika terdapat pertentangan antara undang-undang negeri dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan akan digunapakai. Senarai negeri merupakan senarai yang menyenaraikan perkara-perkara yang diserahkan kepada negeri semata-mata bertujuan untuk membuat undang-undang seperti
Hukum Syarak dan Undang-Undang Diri dan Keluarga Orang Islam, Hari Kelepasan Negeri dan Jentera Kerajaan Negeri. Ciri utama yang kedua ialah Malaysia adalah negara raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan merupakan raja atau sistem beraja yang kuasa dan autoritinya terbatas. Kuasa dan autoriti yang terbatas ini tertakluk kepada perlembagaan, tradisi dan nilai yang terdapat di dalam negara tersebut atau masyarakat berkenaan. Konsep dunia moden menganggap raja berperlembagaan sebagai raja yang dibatasi oleh peruntukan-peruntukan tertentu di dalam sesebuah perlembagaan. Raja berperlembagaan juga membawa maksud sejenis kerajaan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktirafkan raja sebagai ketua negara berasaskan demokrasi berparlimen. Ciri utama perlembagaan Malaysia yang ketiga ialah pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan satu sistem di mana pilihan raya diadakan secara bebas dan adil dan rakyat akan memilih pemerintah mereka sendiri melalui undian yang mereka buat. Pilihan raya ini menentukan kerajaan yang akan dibentuk apabila parti yang memenangi majoriti pilihan raya akan membentuk kerajaan bagi tempoh yang tertentu. Ciri utama yang mewakili perlembagaan Malaysia yang keempat ialah Islam sebagai agama rasmi dan bagi penganut-penganut agama lain, mereka bebas mengamalkan agama mereka sendiri. Dalam konsep ini, raja menjadi ketua agama Islam, manakala yang di-Pertua Agong menjadi ketua agama bagi negeri yang tidak mempunyai raja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Ciri utama perlembagaan Malaysia yang kelima ialah konsep ketertinggian perlembagaan dan juga kebebasan undang-undang. Konsep ini membawa maksud undang-undang atau sebarang tindakan tidak boleh melampaui perlembagaan. Dengan kata lain, segala undang-undang dan peraturan tidak boleh melampaui perlembagaan dan jika melampaui perlembagaan, ia akan terbatal dengan sendirinya. Parlimen menggubal undang-undang hanya dengan kuasa yang diberikan oleh perlembagaan sahaja. Badan Perundangan pula menggubal dan meminda undang-undang berdasarkan yang ditetapkan oleh perlembagaan. Badan Perundangan Negeri menggubal undang-undang selaras dengan Undang-Undang Persekutuan. Eksekutif dan Badan Kehakiman pula merupakan satu badan bebas tetapi tindakan mereka tertakluk kepada perlembagaan. Nama perlembagaan Malaysia yang keenam ialah Doktrin Pengasingan Kuasa. Doktrin perlembagaan mengisyukan pengasingan fungsi dan kuasa kerajaan mengikut institusi berlainan. Cabang pentadbiran iaitu parlimen, eksekutif dan kehakiman mempunyai kuasa dan tanggungjawab berbeza. Parlimen mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang. Eksekutif memerintah dan bertanggungjawab atas perjalanan undang-undang. Kehakiman memutuskan pertingkaian antara rakyat, antara negeri dan lain-lain. Ciri utama yang terakhir dalam perlembagaan Malaysia iaitu perlembagaan memperuntukkan sebuah badan kehakiman yang berasingan dan bebas. Badan Kehakiman merupakan satu badan yang bebas daripada kawalan parlimen dan eksekutif. Badan Kehakiman mempunyai bidang kuasa yang eksklusif bagi menentukan pertikaian dan hak-hak serta liabiliti lain dalam perlembagaan. Badan Kehakiman juga membuat keputusan sendiri tanpa cekaman serta kawalan eksekutif dan parlimen selagi tidak melampaui perlembagaan.